Tolong kupas pasal 5G tu yang ada berkaitan dengan vaksin tu. Tahu tak apa yang paling berkesan radiasi elektromagnetik dalam diri kita? Iaitu fikiran kita. Fikiran kita ini ada law of attraction, iaitu dia menarik apa yang positif, dia akan tarik yang positif. Kalau kita fikir yang negatif, dia akan fikir negatif. Cuba kita buat eksperimen ini, kita berfikir cara positif. Kita terutama sebagai orang beriman tahu bahawa Allah kulli syai'in qadir, atas segala semua sesuatu maha berkuasa. Dan dia Tuhan punya semua alam ini, dan tidak ada khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut atau bimbang tentang wahdahu la syarikalah. Selain dari dia tidak disekutukan. Kita akan hidup dengan bebas dan sihat biiznillah. Radiasi sudah ada dalam alam ini sejak azali lagi. Daripada tanah, batu bata, daripada matahari, trilion neutrino lalu setiap saat badan kita, tak boleh dikesan. Apa jua yang ada alam ini Allah jadikan seimbang. Tubuh badan kita pun sebahagian dari alam. Dia diseimbangkan. Kalau ada najis, dia jadi baja. Kalau ada racun, dia boleh ditukar. Yang baik boleh jadi toksik, dan pusing balik toksik jadi baik. Kerana seluruh alam ini ada carbon cycle dia, nitrogen cycle dia, oxygen cycle dia. Perkitaran semula dilakukan oleh Allah. Itu sebab sebagai seorang beriman dan berfikir terutama atas ayat-ayat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, saya tidak yakin kepada mana-mana teori lain tanpa periksa. 5G sudah bersama kita dah setahun lebih. Mana mayat-mayat berkelimpangan. Sekarang saya baru balik dari negara China, mereka dengan Huawei sudah tengah research penyelidikan 5.5G yang boleh 10 gigabyte sesaat dan menghubungi 100 bilion pengguna pada sekian masa. Makanan sebenarnya lebih banyak toksik, tapi yang paling toksik ialah pemikiran kita. Kita banyak sangat masuk grup, hari-hari kita dengar benda racun. Ini guru sufi saya beritahu, kita berucap benda racun, kita jadi racun. Kerana otak kita adalah satu transmitter dan juga receiver yang paling hebat bagi diri kita. Itu sebab zikir, bertapa, pernafasan, senaman, berpuasa adalah membina tenaga batin kita yang paling kuat. Jadi kepada saya, nasihat saya ialah kita kaji dan jangan terlalu terikut dan panik dengan grup-grup lain kerana mereka mencetuskan emosi. Ya, ini kita kena siuman, waras. Jangan ada emosi, dan kita boleh bincang, dan APEC ini suka berjumpa dan menerangkan dari segi sains. Sedihnya orang kita tak tahu mengira sains. Perkiraan qadarah amat penting, qada dan qadar. Kita mesti faham bagaimana mengira, menghitung. Jadi banyak teori lain lah saya akan sentuhlah, chemtrail ke, contrail ke, bumi leper ke tidak ke, graphene oxide atau microchip ada dalam vaksin ke tidak ke. Semua ada cara untuk membuktikan dengan eksperimen kita sendiri. Pembacaan itu boleh memberikan kita maklumat asas dan ada cara untuk search sesuatu maklumat. Tapi cara yang paling buruk ialah hanya masuki satu grup yang dia tampal paste, termasuk hadis-hadis kononnya akhir zaman, Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, yang tidak ada sumber atau membenarkan kita berfikir. Dan banyak yang dikatakan alim ulama pendeta tidak ada maklumat yang lengkap. Saya boleh kupas satu persatu, dan saya sentiasa, kalau follow saya sentiasa kupas ini. Saya seorang Cina, Alhamdulillah, memeluk Islam dengan menggunakan banyak tafakur, akal dan juga hidayah Allah. Saya ingin membawa umat untuk bersatu dan menyedari banyak mainan minda. Jadi sekali lagi akhir saya kata,
permainan atau radiasi yang paling hebat ialah pemikiran anda. Bila kita bangun untuk subuh, kita kosongkan hati kita dan kita lafaz kita, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadat saya, segala kelakuan saya, hidup saya, mati saya ialah kerana Allah SWT. Lahul mulk, kepunyaan Allah segala yang ada. Kita kalau faham maksud itu, tidak ada apa pun boleh sentuh jiwa kita, dalam tangan Allah. Dia pelindung. Ini bukan ilmu kebal. Ya? Ini ilmu fitrah. Nabi pun tak kebal. Ya? Nabi pun tak tahu apa akan berlaku kepada dia esok. Menyerah. Tawakal lillah. Kita akan dapati keadaan kita tenang. Itu yang paling penting. Ya? Jadi saya sebut ini kerana saya nak umat bertenang. Saya nak umat apa-apa pun berlaku, X ke Y ke Z bakal berlaku dari dulu lagi, zaman Nabi lagi dahsyat, goncangan yang dahsyat. Dan kita mesti tahu yang paling hebat berlaku pada kita ada lebih daripada kiamah, iaitu bangkit, ialah kematian kita, kehancuran persepsi kita. Ya, kita nampak semua tergulung. Orang yang ada mengalami dekat mati tu, dia lihat masa semua tergulung, seluruh ruang dan masa jadi satu titik. Ini kita boleh kupas lebih dalam. Jadi untuk jawab soalan saudara tadi, kita bagi 6G, 5G, kita nak lari mana? Microwave, orang kata bahaya, sebenarnya tidak. Dia menggerakkan molekul air, contoh. Saya boleh bagi banyak contoh lagi. Jadi boleh tanya dan saya akan jawab biiznillah. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni kita, memberikan kita petunjuk, merapatkan kita kepada Dia, meningkatkan zikir kita, mengingati hanya kepada Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.